الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin, hadirat, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kerana pada tengah hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul setelah kita menunaikan salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menilai dan mencatatkan apa yang kita lakukan pada hari ini sebahagian daripada amal salih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Durus Ramadan kita pada tengah hari ini kita akan mengambil satu perbincangan yang penting berhubung dengan bulan Ramadan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang sepatutnya kita lakukan di dalam bulan yang penuh dengan kebaikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita semua maklum dan mengetahuinya, bulan ini merupakan bulan Al-Quran, bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Maka sebab itu antara amalan yang digalakkan, disunahkan untuk kita memperbanyakkannya ialah tadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran, belajar, mempelajari dan juga membaca Al-Quran. Sebab itu kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri apabila masuk sahaja bulan Ramadan, antara aktiviti yang dilakukan oleh Nabi dengan bertadarus Al-Quran. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Jadi bulan ni memang kita akan nampak banyak tempat, masjid, surau, sekolah, pejabat dan mana-mana kumpulan akan menganjurkan tadarus. Jadi sebab itu ialah kerana bulan ini memang Nabi sendiri tadarus. Cuma kita kena tengok bagaimana praktikal amalan yang dilakukan oleh Nabi dan apa yang dilakukan oleh kita pada hari ini. Kata Ibnu Abbas, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli laylah min Ramadan fayudarisuhu al-Quran fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min rihil mursalah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang sangat pemurah, mudah menderma dan memberi sedekah. Ajwadun nas. Nabi ini dia salah satu daripada perangai dia, sifat dia ialah seorang yang generous, pemurah. Dia sangat suka membantu. Sebab itu ada hadis apabila sahabat minta kain yang baru diterima oleh Nabi, orang baru bagi dekat Nabi sehelai kain, yang mana Nabi memakainya, kemudian diminta oleh sahabat lain,
terus Nabi SAW bagi kain yang baru diterima tadi kepada sahabat tersebut. Dan banyak kita tengok dalam riwayat-riwayat yang mana Nabi ini memang mengutamakan sahabatnya melebihi daripada dirinya sendiri. Kemudian kata Ibnu Abbas, wa ajwadu ma yakun fi Ramadan, dan baginda itu apabila masuk ke dalam bulan Ramadan lebih pemurah berbanding daripada bulan-bulan yang lain. Jadi salah satu daripada perbuatan contoh yang boleh kita tiru Nabi ni, kita kena jadi double pemurah, kita kena jadi lebih pemurah. Kalau biasanya kita sedekah mungkin RM10, RM20, kita kena 2 kali, 3 kali lebih daripada bulan biasa. Itu kita mencontohi sifat Nabi. Pasal itu kita di Malaysia ni alhamdulillah, semangat orang bersedekah dalam bulan Ramadan ni dapat dilihat. Majlis berbuka puasa, anak-anak yatim. Cuma dia kadang-kadang manusia ni, Nabi ni dia memang konsisten. Dia menderma sepanjang tahun. Cuma bila masuk Ramadan, dia jadi lagi kuat dia punya sifat itu. Sebaliknya kita, mungkin bulan lain kita tak peduli langsung. Mari bulan puasa baru kita nak buat. Habis bulan puasa kita berhenti pula. Sebab itu anak-anak yatim ni kadang-kadang bila dia bulan lain tak ada orang peduli. Dia yatim sebelah bulan, dia ada mak bapak ni sebulan dia. Dalam sebulan ni pakat berebut nak cari anak yatim. Anak yatim pun jadi terpaksa nak buat pilihan. Terpaksa tepih pula setengah tu. Kena tengok pula yang mana lagi tinggi tawaran dia, kena ambil yang tu. Sebab pakat berebut. Sedangkan Nabi ni pada bulan yang lain pun baginda bagi. Jadi kalau kita ada sifat ini, tepat dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian Ibnu Abbas kata, masuk kepada tajuk kita, kata Ibnu Abbas, hina yalqahu Jibril, wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Adalah Jibril alaihi salam akan datang bertemu dengan Nabi pada setiap malam di dalam bulan Ramadan. Setiap malam di dalam bulan Ramadan. Ibnu Abbas kata Jibril akan datang berjumpa dengan Nabi, yalqahu, liqa, akan datang bertemu dengan Nabi pada setiap malam di dalam bulan Ramadan. Untuk apa? Fayudarisuhul Quran, untuk tadarus Al-Quran. Jadi sebab itu kita tengok bulan ini, bulan yang mana manusia berlumba-lumba tadarus. Kerana ada buktinya, ada contohnya, ada teladannya daripada Nabi SAW. Dan kalau kita tengok, ini sedikit kita nak ambil poin tadarus. Kalau kita tengok tadarus Al-Quran ni, daripada perkataan belajar, cuma dia datang di atas wazan tafa'ul. Dalam bahasa Arab ni, kalau dia sebut tafa'ul, melibatkan dua pihak. Dia kena ada dua side. Tadarus, tafa'ul, tafa'ala yatafa'alu, artinya saling belajar, saling belajar, mempelajari. Jadi kalau satu orang dia tak panggil tadarus, dia hanya tilawah, baca. Kalau tadarus, dia mesti 2 orang, 3 orang, ataupun melibatkan sekumpulan manusia. Yang tu nama dia tadarus. Sebab itu kalau kita tengok di dalam hadis ni, Jibril alaihi salam datang bertadarus dengan Nabi. Kan? Datang bertadarus dengan Nabi. Dan kalau kita tengok di dalam huraian para ulama, seperti yang disebut oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ketika dia mensyarahkan hadis Jibril datang bertemu dengan Nabi, kata Ibn Hajar, Jibril alaihi salam datang bertadarus dengan Nabi dengan cara Nabi memperdengarkan bacaan kepada Jibril.
Itu kata Ibn Hajar. Maksudnya tadarus ni kita kena ada guru yang lebih pandai daripada kita untuk dia dengar dan dia perbetul apa yang mungkin salah pada kita. Jadi tadarus ni dia tak boleh kalut, dia tak boleh gopoh, dia tak boleh cepat, sebab dia memerlukan masa. Seorang kena baca, seorang kena dengar, sebab nak perbetul apa yang salah. Yang tu baru nama dia tadarus. Dia baru tadarus. Tapi kalau pakak-pakak duk baca meneram, tak tahu hujung pangkal, tak ada siapa yang boleh perbetul, yang ni dia tak panggil tadarus lah, dia panggil tilawah. Hanya sekadar baca. Yang sunnahnya tilawah itu juga dituntut, tadarus juga dituntut, terutama especially dalam bulan Ramadan ni. Dapat? So kalau tuan-tuan nak buat tadarus nanti, buat, jangan ramai sangat, buat dalam 3-4 orang, cantiklah. Jadi seorang mesti jadi guru, kan? Seorang ke 2 orang ke mesti jadi guru. Jadi mesti seorang baca, seorang dengar, atau yang seorang tu baca, yang lain ikut pun boleh. Artinya mesti ada two way. Dia tak boleh baca semua, okey kita baca pakat baca. Jadi bila kita melakukan kesalahan pada makhraj, pada sifat huruf, pada tajwidnya, ada orang nak memperbetulkan bacaan kita itu, maka terhasillah tadarus. Dan tadarus tidak diwajibkan mesti khatam. Ni sekejap kita nak sentuh juga bab khatam Quran ni. Tuan-tuan, tadarus setakat mana yang boleh? Tadarus setakat kemampuan kita. Kalau tak habis 30 juzuk pun tak menjadi satu kesalahan. Ini dia mari tadarus. Kita jangan lambat ni. Kita dah tak ada nak habis ni, kita nak buat majlis ni. Dia kalutnya masalah masyarakat, dia kalut majlis. Dia kalut nak buat program, dia kalut nak buat sambutan, dia bersabuk waktu dulu. Kita 25 ni kita dah panggil ramai ni nak buat khatam ni. Hampa kena lagu mana pun hampa kena perhabis. Lah kali dia jadi macam mana? Dia kata hang pi balik baca 5 muka, hang pi balik baca 5 muka, hang pi balik baca 5 muka, baik bedak seorang sikit, lepas tu mai menerang pakat khatam. Tak khatam. Mana nak khatam? Khatam ni juzuk demi juzuk, helaian demi helaian, surah demi surah. Seseorang itu dikatakan khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran itu apabila dia membaca daripada ayat yang pertama sampai kepada surah An-Nas, daripada suratul Fatihah sampai surah An-Nas, 114 surah tu dia baca komplit, khatam. Tapi kalau grup ni satu juzuk, grup ni satu juzuk, grup ni satu juzuk, dia tak khatam lah. Tak khatam tu maksudnya macam mana you nak khatam? You baca juzuk berapa? 1. Juzuk 2 baca tak? Tak. Kumpulan lain baca? Tak khatam. Dia hanya membaca, dia dapatlah pahala, dapat pahala tilawah. Pasal apa tak baca semua? Tak dan. Banyak. Kita nak buat majlis lagi dia kalut. Oh, kita dah order pulut kuning, dah order telekong, dah order buah kurma, terpawai nak bagi dekat ahli tadarus. Jangan duk bersabuk ni, jangan duk kalut ni. Lepas tu satu lagi, pemilihan kumpulan pun dia nak ikut geng. Dia kata aku duk dengan hang lah, kita duk biasa dah, malu aku nak pergi duk kumpulan tu. Ini pun satu tak bagus juga. Bila duduk sama-sama tak reti, siapa nak apa betul? Dia kata boleh aku baca. Elok dah hang baca. Elok apa tak betul? Yang nak keteguk pun sama-sama tak betul. Jadi macam mana? Betul? Boleh ha? Dia kata janji habis ha? Bukan siapa nak tengok. Bila masuk sikit orang tegak, tak betul tu. Tak mau. Nampak? Ini satu problem bila mari. Kata Ibnu Hajar kata, apabila masuk bulan Ramadan, Jibril mari jumpa Nabi. Nabi baca Al-Quran bagi Jibril dengar. Kemudian ada juga ketika Jibril baca, Nabi dengar. Dua-dua benda tu dibuat di dalam tadarus. Nabi, Ibnu Hajar kata Nabi baca, Jibril dengar.
pebetul. Kadang-kadang Jibril baca, Nabi dengar. Jadi kita kaedah mengaji ni macam tu. Mula guru baca, macam masjid kita duk buat. Selepas subuh guru baca kan, Tok Imam baca. Tok Imam baca, yang lain jamaah semua ikut. Kan Tok Imam baca bagi betul, jamaah bang dengar bagi elok clear, lepas tu pakak-pakak baca. Boleh tak? Boleh. Jadi yang lain tu semua kena pegang Quran, kena dengar bagi betul lah. Macam mana sebutan dia, panjang dia, makhraj dia, sifat huruf dia kena bagi dengar. Tok Imam baca tu. Dan Tok Imam pun kena baca bagi clear. Sebab nu nak dengar tu. Kita tak mau. Dia duduk jadi macam tu dalam majlis. Majlis baca ramai-ramai. Minal mursalin, minal mubin. Dia boleh hak ujung ya. Mubi mursalimin. Dia nak ligan bagi sama. Train ni, train, tahu train. Bagi contoh train, tahu train, dia nak bagi sama ni, landing. Sekali lagi kalau dia duk kok kak, orang lain sampai, dia tak sampai, malu. Tapi dia pergi menyanyi tak malu pula. Itu yang pelik. So biar pi. Kita lambat tak apa. Kita bukan nak kita baca Quran ni bukan orkestra, bukan choir berirama. Bukan Tok Imam pun bukan nak buat lagu tu. Tak ada. Tok Imam tak ada nak buat lagu tu. Tak ada. Kita bukan nak lantun ni, kita nak baca bagi betul, nak tasheh, nak perbetul sebutan, nak perbetul hukum tajwid tu. Maka kita belajar. Belajar. Baik. Okey. Kemudian kata Al-Hafidh Ibn Hajar lagi, dia kata tadarus Al-Quran melibatkan guru dan anak murid. Dia kena ada guru dan dia kena ada anak murid lah, maksudnya yang dengar dan juga yang baca. Baik. Okey. Itu apa yang kita dapat daripada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kata Al-Imam Ibn Rajab, hadis yang mana menunjukkan Jibril bertadarus dengan Nabi adalah suatu galakan kepada orang-orang Islam untuk mereka banyak membaca dan mempelajari Al-Quran pada bulan Ramadan, berkumpul untuk mengaji Al-Quran. Ibn Hajar kata hadis tadi ni menunjukkan kepada kita bulan Ramadan ni dianjurkan, digalakkan untuk kita berkumpul mempelajari Al-Quran. Sesiapa yang berhimpun, berkumpul, belajar Al-Quran pada bulan Ramadan, dia telah menghidupkan sunnah Nabi. Dia telah menghidupkan amalan yang dilakukan oleh Nabi. Nampak? Itu kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Kemudian kalau kita tengok juga dalam hadis Abu Hurairah, kita ambil satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan kana ya'ridu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Quran kull 'amin marrah, fa'arada 'alaihi marratain fil 'am alladhi qubid, wa kana ya'takifu kulla 'amin 'ashra fa'takafa 'ishrina fil 'am alladhi qubida fihi. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Apa maksud hadis ni? Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'ridu 'ala an-nabi. Nabi ni dia belajar Al-Quran dengan Jibril setiap tahun sekali, iaitu pada bulan Ramadan, setiap tahun sekali. Cuma pada tahun Nabi wafat 2 kali. Setiap tahun sekali ya, bulan Ramadan. Tapi pada tahun Nabi wafat 2 kali Jibril turun tadarus. 2 kali Jibril turun tadarus. Pada setiap tahun Nabi i'tikaf berapa hari? 10 akhir. Pada setiap tahun Nabi i'tikaf 10 hari akhir. Tapi pada tahun Nabi meninggal 20 hari. Nampak? Apa beza tahun biasa dengan tahun Nabi meninggal? Tahun biasa khatam sekali, tadarus sekali. Tahun Nabi wafat 2 kali tadarus. Tahun biasa 10 hari i'tikaf. Tahun Nabi wafat 20 hari. Sebab itu dalam riwayat yang lain
Nabi kata Jibril datang 2 kali, itu isyarat dia akan meninggal dunia. Nampak tuan-tuan? Ha? Nah, tapi tuan-tuan tak ada isyarat lah. Sat lagi tuan-tuan dah khatam tak mau ulang pula. Dia kata jangan ulang untuk imam. Kan? Kalau ulang ni tak ada raya. Yang ni tak ada lah. Yang ni Nabi. Dia lain sikit, dia ada tahun Nabi qubidha. Tahun dia nak wafat 2 kali dia baca. 20 hari dia i'tikaf. Itu isyarat Nabi akan meninggal dunia. Baik. Kemudian kalau kita tengok lagi sebelum kita pergi kepada contoh-contoh pengamalan yang dilakukan oleh para salaf, kita akan tengok nanti bagaimana salaf mengkhatamkan Al-Quran ataupun membaca Al-Quran. Kita tengok satu hadis yang dibawa oleh Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Uthaymin rahimahullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Musa Al-Ash'ari. Perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran, dia seperti buah limau, utrujah, buah limau, buah limau. Yang mana orang beriman ni kalau dia baca Quran, dia ni macam buah limau, utrujah. Apa dia buah limau tu? Ta'muha tayyibun wa rihuha tayyib. Kita biasa syarah hadis ni panjang lebar. Orang beriman yang baca Quran, dia macam buah limau. Rasa dia manis, bau dia wangi. Itu orang beriman. Kalau tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan ini dalamnya elok, luarnya cantik. Dalamnya manis, luarnya wangi. Itu perumpamaan kalau baca Quran. Tapi kalau tuan-tuan tak baca Quran, tuan-tuan seperti tamar. Sat lagi tengok buah tamar masa nak buka puasa tu, pegang tengok. Kalau tak baca Quran macam ni lah. Macam tamar, macam kurma tu. Kurma tu apa dia? Ta'muha tayyib wala rih. Kurma ni dia rasa dia manis. Kurma ni manis kan? Terutama sekali sukari. Dia manis sedap kan? Kurma ni manis sedap. Kalau tuan-tuan tengok buah kurma, dia punya rasa manis, tapi dia punya bau tak ada. Pasal tu orang tak pernah pi ada buah orang ambil cum. Ui sedap ni, wangi ni, buah durian, buah apa lagi? Buah limau, buah yang ada orang tak pernah teh kurma ambil cum. Ambil buah kurma cum. Sedap kurma ni. Yang ni dia panggil lapak. Dia panggil lapak. Lapak ni cum apa pun sedap. Betul tak tuan-tuan? Pasal tu tuan-tuan tengok ayak ambil wuduk tadi pun, ayak ni. Tambah hangat macam ni, buka paip turun ayak ambil wuduk tadi pun, ayak ni. Nampak macam aiskrim soda. Kan? Dia punya turun tu kan. Nampak? Tapi tak ada bau. Yang tu orang yang beriman yang tak baca Al-Quran. Okey, baik tuan-tuan. Kemudian kalau kita tengok, kita baca Quran ni jangan kalut. Jangan kalut. Kita baca pelan-pelan. Sebab itu Nabi SAW larang khatam Quran lebih daripada 3 hari. Nabi, kita pernah bahas di sini, Nabi larang khatam Quran lebih daripada 3 hari. Hadis Abdullah bin Amr, dia kata Rasulullah, aku boleh khatam. Nabi bagi pilihan dekat dia. Nabi kata sebulan sekali, dia kata boleh lagi. Nabi kata 7 hari sekali, dia kata boleh lagi. Nabi kata 3 hari. Nabi kata sebulan sekali, dia kata dia larat, dia mampu 7 hari. Sebulan sekali, turun pergi 7 hari. 7 hari sekali, makna sebulan 4 kali. Dia kata boleh lagi 3 hari sekali. Nabi kata kurang pada 3 hari tak boleh. Ulama bahas, antaranya Al-Imam Zarkashi, dia kata apa? Dia kata bukan tak boleh khatam. Tuan-tuan kalau nak khatam sehari sekali pun boleh, tetapi kena orang yang mahir. Dia tak, setengah orang tengok baca Quran, bukan kata sehari sekali, sehari 6 kali pun boleh. Macam mana dia buat? Dia buka Quran, lagu tu dahsyat. Dia buat macam tu. Dia tengok, mulut tak buka, tunjuk.
Lagu tu tuan-tuan sehari 6 kali boleh. Dia kena baca, ada sebutan, ada lafaz. Kan? Jadi dia tengok kalau tuan-tuan mampu lancar bacaan Quran, memang orang Arab kata masyi. Memang apa macam ayak lah kan. Boleh kalau nak baca banyak kali. Tapi kalau duk napas pun duk duk curi napas ya kan. Baca pun kena tunjuk pelan-pelan, tak apa. Kalau tak khatam pun tak apa. Yang penting tuan-tuan baca. Yang baca. Okey. Jadi saya nak sebut kepada tuan-tuan beberapa contoh di kalangan para salaf berkaitan dengan Al-Quran, mudah-mudahan membakar semangat kita. Pasal itu di dalam bulan Ramadan kita kalau boleh nak imam-imam baca panjang. Baca panjang supaya kita boleh menghayati bacaan imam tadi. Janganlah imam bulan puasa pun juz amma. Qul ya ayyuhal kafirun, alam taraka. Bulan lain pun alam taraka. Bulan Ramadan tarawih pun alam taraka. Jadi sebab itu kalau boleh tuan-tuan kita nak imam dia ikut tertib. Ini malam yang ke-6. Betul? Malam ke-6 kan malam ke-7. Kan? Jadi kalau bolehnya malam pertama juzuk pertama. Malam yang kedua juzuk yang kedua. Ataupun kalau boleh dia baca ikut tertib. Jangan tebuk-tebuk. Jangan langkau-langkau. Masjid-masjid pun bagi tahu kalau boleh tu imam semalam imam tu dah baca sampai ayat ni. Ustaz sambung balik ayat ni supaya dia jadi tertib. Lagu tu elok. Ini mai tu imam tu dia tebuk tadi. Sagi kita pula imam jemputan. Mai imam pula dia tak tahu kata tu imam tu dah baca dah. Dia pergi ulang balik. Yang ni jadi macam tak cantik lah. Kita kalau boleh tuan-tuan habis Quran ni kita nak dengar semua 30 juzuk tu. Kalau boleh lalu semua 30 juzuk tu. Pasal tu kalau boleh jawatan kuasa tanda tu imam ni baca sampai ayat mana. Esok bagi tahu kat imam bertugas, ni tu imam mula balik daripada ayat ni. Lepas tu tambah baca sampai pangti tang mana ambil. Supaya ayat kita boleh ikut dia punya tertib, dia punya susunan. Jangan langkau tu imam tu dia tebuk ayat tu, mai tu imam ni dia patah balik pula. Lah kali kita duk pi mai tang tu. Boleh tuan-tuan? Kita nak dengar pasal tu. Kadang-kadang kita dengar orang baca, "Hei, aku 60 tahun dah hidup tak pernah dengar ayat ni. Ayat Quran ke ni?" Dialah hang duk dengar hak tu ya. Kan? Sengah-sengah ayat tu imam duk ulang hak tu ya. Dia panggil apa? Tuan-tuan biasa tak zaman tape radio? Biasa tape radio? Tape lah CD. Tak tape. Tape ni dia ada tali tau. Alah zaman kaset. Tape pula kaset. Kaset ni dia putar tu. Lepas tu kalau habis nak buat macam mana? Kalau habis kita kalih tau. Bisa tak kaset? Tuan-tuan tak bisa kaset. Mudah lagi. Mudah belakang ni kaset. Habis kita pusing kot nu kan. Tuan-tuan, kalau kita tak upgrade kita punya ilmu, tak upgrade kita punya hafalan, maaflah saya cakap, kalau kita tak upgrade ilmu kita, tak upgrade hafalan kita akan duk pusing tali kaset tu ya. Tuan-tuan dapat tak maksud saya? Duk pusing tali kaset tu ya. Bila duk pusing tali kaset tu, dia tak ada roh, dia tak ada kesegaran, dia tak ada zauq kita nak menghayati tadarus tilawah Al-Quran itu. Pasal tu imam-imam kita ambil hafiz tu supaya dia baca, kita pun dapat hayati. Kalau kita tak baca pun kita dapat dengar, kita dapat apa orang kata sekurang-kurangnya ayat tu lalu pada kita. Dapat tuan? Maka sebab itu penting kita jangan kalut, kita baca pelan-pelan, kita hayati bacaan dia. Dan imam-imam ni hendaklah dia meningkatkan kualiti bacaan dia supaya kita boleh, kalau boleh khatam. Kalau tak khatam pun sekurang-kurangnya sebahagian besar Quran tu kita dengar lah kan. Dan saya nak bawa beberapa contoh salaf dengan Al-Quran bulan puasa. Imam Malik bin Anas, kenal Imam Malik? Imam Malik bin Anas dia mengajar hadis di dalam masjid Nabi. Imam Malik bin Anas pada hari-hari lain dia mengajar hadis di dalam masjid Nabi. Tetapi bulan Ramadan dia tutup kelas hadis, dia tumpu baca Quran. Dia tutup kelas hadis, dia tumpu baca Quran. Itu Imam Malik bin Anas, tuan guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Maksudnya dia kata bulan ni kita fokus Quran, tinggal tangguh bacaan hadis. Itu Imam Malik bin Anas.
Kemudian kita tengok sedikit beberapa contoh daripada kalangan para ulama. Antaranya Al-Aswad bin Yazid daripada kalangan tabi'in. Al-Aswad bin Yazid daripada kalangan tabi'in, anak murid kepada sahabat. Dia telah mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan 2 malam sekali. Al-Aswad bin Yazid ni siapa? Tabi'in, murid kepada sahabat. Dia khatamkan Al-Quran. Kana Al-Aswad yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailatain. Adalah Al-Aswad bin Yazid mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan 2 malam sekali khatam. 2 malam sekali khatam. Maknanya dia boleh khatam 15 kali. Dalam satu bulan Ramadan kita pecah 30 bahagi 2, 2 hari satu, maknanya dia boleh khatam 15 kali. Betul tak? 2 hari kita pecah 2 lah kan, maksudnya dalam satu bulan tu dia dapat 15 kali. Baik. Kemudian kalau kita tengok pula Qatadah, yang ni alim tafsir tabi'in, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, alim. Kalau belajar tafsir kita akan jumpa pandangan Al-Imam Qatadah, yang mana dia ini anak murid kepada Anas bin Malik. Qatadah ni mengaji dengan siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik ni mengaji dengan siapa? Mengaji dengan Nabi. Jadi Nabi guru kepada Anas, Anas ni guru kepada Qatadah. Disebut bahawa Qatadah mengkhatamkan Al-Quran 7 hari 1 kali. Masuk bulan Ramadan 3 hari sekali. 3 hari sekali. Bulan lain 7 hari sekali khatam. Masuk Ramadan 3 hari sekali. Masuk 10 akhir 1 hari sekali. Tentu dapat. Bulan lain 7 hari sekali. Masuk saja Ramadan 3 hari habis 30 juzuk. 3 hari habis 30 juzuk. Masuk 10 akhir 1 hari sekali. Kita awal mungkin baca 10 akhir tak ada langsung nak ada mana banyak ni dia nak pergi cari samping lah, nak pergi cari songkok pergi beli siang tak ada, kena pergi tukar malam tak ada lah kan. Terbang habis lah. Kemudian kita tengok pula Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris, seperti yang disebut oleh Al-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala. Kata Al-Zahabi daripada anak murid dia Ar-Rabi' bin Sulaiman, kana Asy-Syafi'i yakhtimul Quran fi syahri Ramadan 60 khatmah. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan 60 kali. 60 kali sebulan. 60 kali sebulan. Maksudnya kena sehari 2 kali ya. Betul tak? Sehari 2 kali. Kita jangan duk compare dengan diri kita. Bismillahirrahmanirrahim pun lambat apa semua kan. Depa ni memang duk main dengan Quran, duk baca memang lancar. Pasal itu tuan-tuan, orang yang lambat baca bahasa apa pula, Arab ke Melayu ke Inggeris ke apa, orang yang lancar dia baca tak sama dengan orang yang tak lancar. Jadi kita jangan compare macam mana dia boleh habis kan. Pasal itu kalau kita tengok orang yang baca lancar, dia memang boleh habis cepat. Jadi 60 kali. Siapa ni? Al-Imam Syafi'i. 60 kali dalam satu bulan. Itu apa yang disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam Siyar A'lamin Nubala. Pendek kata, kesimpulannya, bulan ni bulan Quran. Bulan ini bulan tadarus Al-Quran. Bulan khatam Quran. Bulan tilawah Al-Quran. Bulan kita berdamping dengan Quran. Bulan kita belajar Al-Quran. Bulan kita tadabbur Al-Quran. Bulan ini kembarnya Quran. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan ambil semangat ini. Baru hari yang ke-6. Esok hari yang ke-7, ada berbaki 20 hari lebih lagi. Bacalah takat mana boleh, insya-Allah ada keberkatannya.
Mudah-mudahan kita dapat peluang mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jangan susah hati dengan majlis khatam. Dan kita ada juga, saya dapat baru ni, dia kata video, kata kena apa? Kena baca inna nahnu nazzalna zikra sebelum kita baca Al-Quran. Ada video kata kita kena baca bismillahirrahmanirrahim inna nahnu. Ini juga satu amalan rekaan. Ada orang dia kata betul ke nak kena baca? Tak, Nabi kata, Quran kata fa idza qara'tal Quran fasta'idz billah. Bila baca Quran baca a'udzubillah, baca macam biasa. Bahkan doa khatam Al-Quran itu juga umum, kita boleh baca mana-mana doa. Anas bin Malik bila dia khatam Quran, Anas bin Malik ni bila dia khatam Quran, dia ambil anak bini dia, kaum keluarga dia berhimpun. Panggil adik-beradik dia, anak-beranak dia, panggil doa. Sebab ambil berkat khatam Quran. Tuan-tuan pun kalau khatam, panggil anak tuan-tuan, isteri tuan-tuan, duduk ramai-ramai, doa. Allah rahmat keluarga kita, Allah pelihara keluarga kita, Allah jaga keluarga kita, Allah beri hidayah pada keluarga kita. Boleh. Itu dibuat oleh Anas bin Malik. Tapi dia bukanlah satu benda yang wajib yang kita nak kena buat majlis. Dan tak wajib untuk kita baca doa khatam Al-Quran. Cuma bila kita habis Quran, kita nak doa apa-apa doa, dibolehkan dan digalakkan. Tidak ada doa khas yang dibaca selepas daripada kita khatam Al-Quran. Kita boleh baca mana-mana doa, kita ambil keberkatan kita selesai 30 juzuk Al-Quran. Mudah-mudahan sebelum kita mati, Al-Quran bangkit di hadapan Allah bersama dengan puasa mempertahankan kita ketika disoal jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.